JDT antara pasukan yang melakukan persiapan yang cukup rapi menjelang musim baru Liga Malaysia. Mereka mengharungi 5 aksi kompetitif di Dubai dengan merekodkan 3 kemenangan bertemu beberapa kelab Eropah, sekaligus menyalahkan kemahuan dan keinginan skuad Harimau Selatan untuk terus mendominasi kancah Liga Malaysia. Bermula pertemuan perlawanan Piala Subangsih bertemu skuad Terengganu FC. We are ready. We are 100% ready. We still have space to grow, as I said, but we are ready. We are ready for the league to start, for this cup to be played. I don't think there is much to grow right now. As we did in Dubai, it was really good, and from there we want to build day by day. It's going to be on a daily basis the work that the players are doing and keeping during the year. Begitupun barisan kejurulatihan juara 9 kali berturut-turut Liga Super ini berdepan kesukaran untuk menentukan kesebelasan utama, terutama di bahagian serangan yang menyaksikan pasukan ini mempunyai beberapa pilihan membabitkan pemain seperti Fernando Forestieri, Arif Aiman, Diogo Luis Santo dan Bergson da Silva. Well, it's tough. That's Thanos' work. We help him to be able to choose the first 11. There are regulations that we need to be aware of, you know. So who is playing and who is not playing depends on many things. I think Thanos has everything on his mind already. It's just a matter of, you know, the last details that are going to be worked tonight. Winning mentality is one of the strongest points of this team. So they know that, and yeah, they are ready to and able to play tomorrow. So the period in Dubai was really good. So we have to do it tomorrow against a strong team. We respect a lot Terengganu. The last final last year was very tough. So also they signed some new players as well. So it will be a nice fight. Menerusi rekod tanpa kalah dalam aksi Liga Malaysia musim lalu, sememangnya ia menjadi motivasi terbaik buat skuad bimbingan Esteban Solari ini memulakan langkah kanan untuk saingan musim ini. Zulhaimi Zainal Azam dari Stadium Sultan Ibrahim, Nadia Arena. Sementara itu, kem Terengganu tertumpu kepada ketiadaan 3 tonggak utama, Habib Harun, Faiz Nasir dan Liridon Krasniki. Ketiga-tiga pemain itu tidak dapat diturunkan untuk perlawanan Sumbangsih bertemu JDT akibat beberapa masalah tertentu. Begitupun pengendalinya Tomislav Steinbruckner percaya terhadap kemampuan pemain sedia ada untuk galas misi penting pada Jumaat. Talk too much about names because still we have the 2-3 players which didn't work normally with team last few days. But today on the training I will be must be sure who is already 100% for tomorrow. But you know, Terengganu FC is not only 11 players. We have the 20 quality players. You said, okay, Faiz Nasir is not with us last 1 month because some problems, you know, familiar and he's a little bit injury. And Habib Harun, Liridon is not here and some. But I have enough the player to replace them and I believe in that player. Ya, kita tahu pada tahun 2021 kita pernah kalahkan JDT di sini. Tetapi kita bermain dalam situasi bertahan lah. Nak kata kita main bagus tu doa, tapi kita percaya pada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala dan berkat usaha dan disiplin yang dibuat oleh rakan pasukan. Alhamdulillah kita dapat menang di sini. Dan saya sendiri pun tak sangka saya dapat jadi kapten ni sebab dengan umur saya. Lepas tu saya bukan anak jati Terengganu. Tetapi insya-Allah saya akan buat yang terbaik. Terdahulu berlangsungnya majlis sidang media perlawanan Sumbangsih bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah 2023. Berbeza berbanding musim lalu, aksi kali ini dikira sebagai perlawanan pertama Liga Super dengan JDT tampil selaku juara bertahan Liga dan TFC sebagai naib juara Liga.
Okey, kita nak lihat beberapa fakta mengenai JDT dan juga Terengganu dalam saingan perlawanan Sumbangsih. 7 kali unggul ini adalah rekod yang dicatatkan oleh JDT, manakala pada tahun 2001 pula pasukan TFC pernah menjulangnya sebanyak sekali. Baik, kita bersama dengan Zulhamid Zainal Azam di Johor Bahru. Zul, JDT bersedia untuk pertahan kejuaraan Liga bermula dengan perlawanan Sumbangsih. Bagaimana Zul melihat kemampuan skuad Harimau Selatan untuk melunaskan misi itu, terutama berdepan Terengganu esok? Edlin, tak boleh disangka lagi kebolehan JDT untuk melakukan perkara demikian, kerana kalau kita tahu berdasarkan rekod dan juga reputasi dalam beberapa musim lalu, skuad Harimau Selatan semuanya memiliki kebolehan dan juga kemampuan sudah terbukti untuk melakukan misi mempertahankan kejuaraan. Misalnya, saya ambil contoh dalam aksi pramusim di Dubai, menjadi satu benchmark kepada pasukan ini untuk mengharungi musim yang sekali lagi agak baik pada musim 2023. Daripada 3 kemenangan yang diraih daripada 5 perlawanan dalam aksi pramusim di Dubai, satu perlawanan keputusan yang mencuri perhatian saya adalah kemenangan 1-0 ke atas Lokomotiv Moskow. Lawan tersebut adalah juara 3 kali Liga Premier Rusia, di mana dalam perlawanan itu mungkin ramai yang ingat dan juga tahu bahawa pasukan JDT merakam satu kemenangan yang cukup baik hasil jaringan tunggal Arif Aiman, dan berdasarkan kemampuan mereka menghadirkan saingan hebat kepada lawan dari terkemuka di Eropah, sememangnya JDT memiliki kualiti untuk sekali lagi memulakan aksi pertama Piala Sumbangsih dengan satu keputusan yang positif. Dan bercakap mengenai itu, untuk aksi depan Terengganu, mereka memiliki kelebihan beraksi di laman sendiri, di mana pasukan JDT belum lagi tewas dalam aksi di laman sendiri di peringkat domestik di SSI, iaitu di Stadium Sultan Ibrahim, di mana kali terakhir mereka kalah adalah pada April 2021 kepada lawan yang menjadi lawan di aksi Piala Sumbangsih, iaitu Terengganu ketika itu, dengan keputusan 1-0. Dan juga mereka hanya tewas sekali terakhir dalam peringkat domestik kepada KLC TFC dalam perlawanan akhir Piala Malaysia pada 2021. Sememangnya saya melihat kemampuan JDT dari segi atas kertas mampu untuk memulakan langkah 2023 dengan sempurna musim ini. Memang rekod yang mantap lah yang dipegang JDT, Zul. Tapi Zul, kombinasi serangan yang dijangka jadi pilihan jurulatih JDT Esteban Solari. Saya rasa kalau saya menjadi jurulatih pasukan JDT, saya memang pening kepala untuk memilih siapa yang akan memulakan permainan dalam kesebelasan utama, kerana mereka memiliki ramai pemain yang boleh menggalas tugas tersebut. Tetapi saya melihat ada beberapa pilihan ataupun option yang boleh digunakan Solari dalam pertemuan menentang Terengganu FC. Option pertama saya melihat kombinasi tahun lalu, iaitu antara Bergson Da Silva, Fernando Forestieri dan juga Arif Aiman, membentuk jentera serangan 3 serangkai. Dan pilihan kedua antara Bergson, Arif Aiman maupun Diogo Luis Santo, pemain yang kembali memperkuatkan skuad Harimau Selatan musim ini. Tetapi saya melihat berdasarkan prestasi semasa, mungkin Diogo belum dapat menyesuaikan diri dengan falsafah maupun kombinasi bersama pemain-pemain JDT. Pemain ini tidak menjaringkan gol, saya difahamkan, dalam aksi pramusim di Dubai. Jadi melihat kepada kemampuan itu, Diogo mungkin tidak akan memulakan kesebelasan utama bersama skuad JDT. Sebaliknya, kombinasi yang biasa kita lihat yang sudah dibentuk pada musim lalu, iaitu Bergson Da Silva mengetuai jentera serangan sambil dibantu di bahagian kiri Fernando Forestieri dan di bahagian kanan adalah Arif Aiman. Dan kemampuan kombinasi ini tidak boleh diketepikan kerana mereka sudah terbukti menerusi jaringan yang cukup banyak dalam peringkat domestik pada musim lalu, Adeline.
Okey Zul, ini persoalan yang ini memang menjadi viral lah sejak kebelakangan ni. So kalau Zul ada jawapan mesti ramai orang akan happy sebab ramai tertanya-tanya apa perkembangan mengenai spekulasi Radamel Falcao ke JDT Zul. Yap, ada lagi saya rasa kurang 4 ataupun 5 jam sebelum jendela perpindahan pertama berakhir malam ini. Ya. Saya rasa peminat JDT maupun peminat bola sepak tanah air sentiasa akan update di laman media sosial untuk menantikan pengumuman rasmi berkenaan dengan perkara ini. Sebenarnya penghijrahan ataupun perkabaran Radamel Falcao, bekas penyerang saya boleh katakan yang paling saya ingat adalah Manchester United ataupun AS Monaco kan, ke skuad Remote Selatan sebenarnya sudah timbul sekitar tahun 2021. Tetapi ketika itu pihak pengurusan ataupun kelab JDT menafikan kehadiran Falcao ke JDT, tetapi perkabaran itu kembali bertiup kencang menerusi satu gambar yang viral bersama Falcao bersama ejennya. Dan setakat ini daripada pengesahan barisan kejuratian penolong juratih dalam sidang media tadi, beliau enggan memberi komen lanjut sebabnya menyerahkan pihak pengurusan untuk menyatakan perkara demikian ya Ed. Saya sebenarnya tidak melihat sebarang kemungkinan kerana everything is possible pasal JDT. Tapi Ed, kalau Falcao ke JDT, apa yang mungkin Ed boleh rasa dan mungkin adakah itu possible Ed? Possible. Anything is possible kalau JDT memang akan cipta kejutan sampai hujung-hujung lah jendela perpindahan tu Zul. Okey Zul, kita dah sentuh Itu banyak tentang JDT. yep. Memang boleh dianggap pasukan pilihan nanti. Tapi kan Kem Terengganu, jurulatih Terengganu Tomislav dedahkan pengganti kepada 3 pemain terbabit. Tapi berdasarkan risikan Zul, siapa? Zul ada bayangan dan juga Zul kemampuan pertahanan Terengganu yang diketuai Syarul Nizam berdepan dengan penyerang JDT. Bagaimana Zul? Okey, saya dah dapat sedikit bayangan. Belum pasukan Terengganu akan training sekejap lagi, tapi saya dah dapat gambaran yang mana pemain yang akan menggantikan tempatnya adalah pemain baru daripada Croatia, iaitu Damagoj Pusic, tak silap saya. Pemain ini yang pemain baru di bahagian tengah. Dan juga mungkin Zul Ashraf Zulkifli, pemain tengah, pemain muda. Dan seorang lagi hari ini diumumkan pemain baru Terengganu FC, iaitu Omid Nazari. Pemain yang melengkapkan kuota pemain ASEAN dan juga sekaligus melengkapkan kuota import ke-9 Terengganu FC. Beraksi bersama Negeri Sembilan musim lalu, Omid yang memiliki darah Filipina dan juga Iran terbukti mampu menggelas tugas di posisi tersebut berdasarkan kemampuannya ketika bersama Negeri Sembilan FC, menjadi tunjang utama di sebalik pencapaian tempat ke-3 atau ke-4 Negeri Sembilan FC pada musim lalu. Jadi gandingan yang saya jangkakan antara Omid, Zul Ashraf dan juga Damagoj untuk bahagian tengah mengisi ketiadaan Liridon yang tidak boleh beraksi kerana status pemain pinjaman, Habib Harun kecederaan, dan juga Faiz Nasir atas masalah kesihatan saya difahamkan. Okey, dan kemampuan pertahanan untuk yang diketuai Syarul Nizam berdepan dengan penyerang JDT itu secara ringkas Zul, apa mungkin strategi? Motivasi terbaik Syarul Nizam, motivasi terbaik Syarul Nizam atau kita gelarkan nama sinonimnya adalah Nije. Dia dipilih menjadi kapten pada usia yang agak muda. Jadi beliau sudah pasti memiliki kemampuan untuk menghadirkan satu saingan yang hebat. Cuma saya rasa cabaran adalah membentuk satu aksi yang mantap bersama gandingan baru di bahagian pertahanan selepas Terengganu tidak lagi diperkuatkan Pepe Diakite. Cabarannya ada, tapi berdasarkan kemampuan daripada Syarul Nizam, beliau mampu melakukannya. Okey, terima kasih Zul atas penjelasan itu Zul. Kita 100% akan berlintas langsung dengan Zul sekali lagi untuk esok. Terima kasih. Okey, Ren.